Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kita masih lagi dalam suasana Hari Raya Aidilfitri. Maka saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sungguh pun kita masih lagi dalam suasana Hari Raya, maka kita punya tutorial merancang harta pusaka mengukuh silaturahim tetap diteruskan. Jadi seperti biasa saya akan membacakan sedutan daripada khutbah jemaah yang berkenaan tajuk tersebut. Sebenarnya untuk mengelakkan harta pusaka menjadi beku dan waris berbalah sesama sendiri, ianya mampu ditangani dengan berkesan sekiranya masyarakat kita membuat perancangan awal secara teratur dan sistematik sebelum meninggal dunia. Ada kawan saya bertanya, bila rasa-rasanya paling sesuai untuk membuat perancangan ni? Saya cakap dengan dia, 2 minggu sebelum meninggal. Kemudian saya tanya balik, boleh tak berikan tarikh yang sebenar bila tuan akan meninggal? Tak boleh berikan. Jadi kita tak boleh menjangkakan bila kita akan meninggalkan dunia ni. Maka pada masa kita hidup inilah adalah masa yang terbaik untuk kita membuat perancangan harta pusaka. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya ingin kongsikan pada malam ni adalah, pada hari ini ialah berkenaan dengan hibah, di mana hibah merupakan salah satu daripada proses perancangan harta pusaka yang awal. Hibah terbahagi kepada 2. Yang pertama adalah hibah mutlak. Maksudnya hibah tu dibuat semasa hidup, semasa pemberi hibah masih hidup, terlaksana semasa pemberi hibah masih hidup, dan proses pindah milik pun berlaku semasa pemberi hibah masih hidup. Tetapi kesannya, andai kata penerima harta tersebut meninggal terlebih dahulu daripada pemberi, maka pemberi tidak boleh menarik balik harta tersebut. Harta tersebut akan menjadi harta pusaka kepada penerima hibah tersebut. Hibah yang kedua dinamakan sebagai hibah rukbah, ataupun nama lain dia hibah bersyarat. Ada juga orang panggil sebagai hibah bertangguh. Maksudnya hibah tersebut dibuat dan terlaksana semasa pemberi hibah masih hidup, walau bagaimanapun proses pindah milik hanya berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia. Jadi andai kata penerima hibah tersebut meninggal terlebih dahulu daripada pemberi hibah, maka pemberi hibah boleh menarik balik harta tersebut dengan membatalkan hibah yang dibuat sebelum ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ingat lagi tak berkenaan dengan kes salah seorang klien yang merupakan cikgu kepada anak murid saya, di mana apabila arwah suaminya meninggal, adik-beradiknya berpakat untuk menyelesaikan semua hutang piutang arwah suaminya, dan harta-hartanya semua diserahkan kepada beliau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan nak tahu apakah harta-harta tersebut? Ya, bukan kaleng-kaleng, 4 buah rumah. Jadi berdasarkan pengalaman manis yang cikgu itu tempuhi, dan beliau merasakan bahawa tidak semua orang bernasib baik seperti beliau, maka beliau mengambil satu langkah proaktif dengan membuat perancangan harta pusaka semasa beliau masih hidup. Maka beliau menghibahkan ke-4 buah rumah tersebut kepada ke-4 anaknya. Maksudnya setiap anak itu mendapat sebuah rumah. Bagaimana beliau menjustifikasi pembahagian itu bergantung kepada konsep al-taharush, iaitu muafakat waris. Mendapati dengan terjemahan hadis riwayat Al-Bukhari yang bermaksud, memberi hadiahlah di antara kamu supaya kamu saling sayang menyayangi. Jadi untuk sesi yang akan datang, saya akan berkongsi lebih lanjut berkenaan dengan beberapa perancangan awal yang perlu dibuat oleh masyarakat kita, seperti pesanan, wasiat, ikatan amanah dan lain-lain lagi. Sehingga itu, untuk bertemu lagi di lain waktu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.